Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-puan yang saya hormati, khusus kepada yang pertama kali join kita dalam kuliah ini, moga-moga program ini memberi manfaat kepada semua, khususnya dalam membantu kefahaman dalam urusan agama kita, iaitu kita menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhaddir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah. Kita sampai ke muka surat 29, menanggapi sebahagian daripada umat Islam yang menolak perkara-perkara baharu yang walaupun daripada kacamata syariat perkara itu baik. Sebagai contoh, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini baik kenapa? Kerana pertama, asas sambutan hari kelahiran itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, iaitu ketika baginda ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kenapa baginda sering berpuasa pada hari Isnin seumpama hari ini. Nabi SAW menjawab, zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Jadi ada Nabi SAW menyambut maulid baginda mingguan, iaitu dengan cara berpuasa pada hari Isnin. Kemudian mengambil daripada umum perintah dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurniaan dan rahmat Allah, dengan yang demikian itu hendaklah mereka itu bergembira. Jadi kita disuruh bergembira dengan kurniaan dan rahmat Allah. Pastilah Rasulullah SAW itu adalah kurniaan dan rahmat Allah. Tinggal lagi bagaimana cara kita bergembira, syariat tidak tetapkan. Beza misalnya Allah berfirman, aqimus solat, hendaklah kamu dirikan solat. Solat dari segi bahasa doa. Tapi adakah boleh satu orang tanya dia, kamu dah solat dah? Tak nampak pun. Tadi saya dah doa, dah solat dah tu. Tak boleh. Kenapa? Kerana solat bila Allah perintahkan, Allah perincikan macam mana cara solat. Ada takbirnya, ada baca Fatihahnya, ada rokok, ada sujud. Jadi semata-mata doa, tak boleh kita kata dah solat. Begitu juga puasa. Kamu puasa? Puasa. Tapi nampak makan tadi. Saya berpuasa tu kan, puasa makna menahan diri. Saya menahan diri dari makan mungkin taklah, minum. Saya hanya menahan diri dari minum kata dia. Makan tak apa. Tak boleh. Kerana puasa dari segi syarak telah diperincikan. Berbeza dengan perintah suruh bergembira tadi, Allah Ta'ala perintahkan supaya bergembira dengan kurniaan dan rahmat Allah. Allah tidak perincikan macam manakah cara bergembira. Jazakallahu khairan. Maka oleh kerana Allah perintah tapi Allah tidak perincikan, maka bolehlah kita bergembira dengan apa cara sekalipun, dengan syarat jangan sampai melanggar syarak. Kalau bergembira misalnya dengan majlis tari menari, dengan minuman keras, itu jelas tak boleh. Tapi sambut maulid, saya boleh jumpa lagi lah orang buat acara macam itu. Sambut maulid biasanya ceramah maulid, kemudian jamuan makan, kemudian apa lagi, majlis selawat, majlis qasidah dan perarakan. Jadi yang ini sebenarnya tidak bercanggah dengan syarak. Kalau bagi tazkirah, ceramah itu memang disuruh. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah tazkirah, peringatan, kan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Bahkan saya pernah jumpa
orang yang dia mengaku dia berubah menjadi lebih baik kerana asbab dia hadir dalam majlis maulid. Ketika hadir itu dia menangis dan dia berubah. Kemudian jamu makan itu adalah suruhan agama. Antara lain Nabi SAW bersabda, wa'at'imut ta'am, hendaklah kamu menjamu makan. Kemudian selawat itu memang tuntutan agama. Orang lelaki biasa dengar dalil selawat masa khutbah kedua, salat Jumaat. Khatib biasa akan baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas Nabi. Jadi Allah tidak tetapkan selawat bila, selawat di mana, selawat banyak mana, selawat seorang-seorang, selawat ramai-ramai. Jadi selawat sempena melalui Rasul termasuk selawat. Kemudian kasidah itu lantunan nasyid-nasyid selagi mana tidak bercanggah dengan syariat dibenarkan. Begitu juga dengan perarakan. Kerana perarakan ini basically berjalan ramai-ramai. Ada orang perarakan kerana kahwin, ya. Ada orang perarakan kerana berkhatan, ya. Di Malaysia ni selalu perarakan kerana sambutan hari merdeka, ya. Dan perarakan semata-mata kerana menzahirkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi SAW itu tidak dilarang oleh syarak. Ini mukadimahnya begitu. Tetapi ada orang masih bangkang. Alasan dia, zaman Nabi tak ada pun sambutan maulid. Zaman Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tak buat sambutan maulid pun. Jadi datanglah dakwaan mereka, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalaulah benda tu baik, tentulah orang dulu-dulu dah lama dah buat. Kalau sambut maulid tu bagus, tentulah Khulafa Ar-Rasyidin dah lama buat. Kenapa kemudian baru buat? Kalau dalam sejarah mungkin dalam kurun ke-7 macam itu barulah terzahirnya sambutan Maulid Rasul ini dilakukan oleh seorang sultan, iaitu Sultan Muzaffar, raja negeri Irbil. Sekarang ni di Iraq, ya. Irbil tu bertempat di Iraq. Kenapa tak zaman awal dulu? Ini yang kita nak bincang hari ni. Betul ke kaedah yang mendakwa kalau dah sesuatu itu perkara itu baik, mesti sahabat Nabi dah buat? Berarti apa? Kalau sahabat Nabi tak buat, maknanya tak baik. Macam sambutan maulid tu, oleh kerana sahabat Nabi tak buat, maka sambutan maulid tu tak baik. Kita jangan buat lagi. Baik, soalan. Dari manakah asalnya kaedah ini? Kaedah yang mendakwa kalaulah sesuatu perbuatan itu tidak dilakukan oleh generasi awal umat Islam, maka confirm perbuatan itu tak baik. Mana datangnya? Jawapan. Ungkapan ini adalah satu kaedah yang dicipta oleh golongan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah, ya. Untuk kawan-kawan yang baru hadir, bid'ah maknanya perkara baharu yang dahulu tidak ada, hasanah maknanya baik. Bid'ah hasanah berarti perkara itu baru, zaman Nabi tak ada. Tetapi baik, kenapa baik? Kerana tidak bercanggah dengan syariat. Jadi bagi golongan ini, mereka menganggap kalaulah satu perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita beramal dengannya. Berarti kalau sahabat tak buat, macam sambutan maulid tadi, maknanya tak baik. Kalau buat juga, kata dia, itu adalah bid'ah yang dolalah, perkara baru yang sesat. Jadi sebagai jawapan kepada pernyataan di atas, pertama, ini bukan satu kaedah fiqh yang dikenali oleh para ulama usul. Mana para ulama yang bertugas keluarkan hukum daripada Quran, daripada hadis, mereka tak pakai kaedah itu. InsyaAllah dalam bab yang kedua nanti lebih jelas lagi, kita akan dapati kaedah itu bercanggah dengan Quran. Mana kalau Nabi tak buat, kita tak boleh buat, tu bercanggah dengan Quran. Kalau Nabi tak buat, haram kita buat, bercanggah dengan hadis. Dan bertentangan dengan ilmu yang dikenali sebagai ilmu usul fiqh. Dia ada usul fiqh, dia ada fiqh. Apa beza dia? Fiqh ni yang kita belajar hukum. Kan ada 3 cabang ilmu utama, tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid tentang akidah, kepercayaan. Fiqh tentang amalan. Apa hukum? Wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke, haram. Jadi kadang-kadang orang dia silap kelas. Dia kata, apa ustaz ni asyik-asyik haram wajib, haram wajib. Tak boleh ke cerita pasal syukur, pasal sabar, pasal tawakal? Boleh. Tapi yang kamu datang tu kelas fiqh. Kelas fiqh memang cerita hukum lah. Tapi kalau kamu nak dengar tentang syukur, sabar, redha, tawakal, itu kelas tasawuf.
Semuanya dari Islam. Tapi nak memudahkan orang tu nak perlu kepada apa, maka inilah 3 cabang ilmu yang utama. Jadi fiqh ni belajar hukum. Usul fiqh dia tidak cerita tentang hukum tu. Dia cerita hukum ni buat keluar dari mana. Atau dalam istilah kita sekarang ni, sumber hukum. Kalau undang-undang Malaysia, apa sumber undang-undang Malaysia? Pertama, Perlembagaan Persekutuan. Kedua, Akta Parlimen. Ketiga, enakmen negeri. Keempat, keputusan mahkamah. Keputusan mahkamah itu juga menjadi undang-undang. Itu undang-undang Malaysia. Undang-undang Islam ambil dari mana? Ni kata ni haram, mana kamu tahu? Ni kamu kata ni wajib, mana kamu ambil? Jawapannya, nombor 1 Quran, nombor 2 sunnah, iaitu hadis Nabi, nombor 3 adalah ijma', kesepakatan ulama', nombor 4 qiyas, menggunakan analogi, benda yang sama, hukumnya sama. Ada lagi yang pelbagai, istishab, istihsan, sadu zara'i' dan sebagainya. Itu dalam bab yang ke-6, insya-Allah kita akan sentuh secara ringkas. Baik, jadi ini bukan kaedah yang para ulama' pakai. Kalau Nabi tak buat, maka tak boleh buat, tidak. Ataupun apatah lagi, kalau sekadar sahabat tak buat, maka kita tak boleh buat. Tidak ada kaedah begitu. Ungkapan ini, iaitu kalaulah satu perkara itu baik, nescaya generasi awal dah buat, ini tidak boleh dijadikan sumber hukum untuk menilai sama ada halal atau haram. Ataupun ini bid'ah yang sesat atau tidak. Tidak boleh dipandang hanya semata-mata kerana sahabat Nabi tak buat. Kita ambil contoh yang mudah ya. Kita sembahyang masa-masa pandemik itu hari, sembahyang jemaah jarak-jarak. Memang diarahkan pun, imam lagi. Imam cakap jemaah jangan lupa jaga penjarakan sosial. Padahal itu jelas sahabat tak buat. Sahabat mana pernah sembahyang jemaah disuruh sembahyang jarak-jarak. Bahkan mereka kan rapat-rapat. Jadi adakah oleh itu mana haram lah kita sepanjang setahun lebih, 2 tahun kita sembahyang macam itu, termasuk mufti-mufti yang membenarkan, semua berdosa lah. Sebab kalau baik, tentulah sahabat Nabi dah buat sembahyang jarak-jarak. Kan tak tepat. Kerana kita buat sembahyang jarak-jarak itu bukan semata-mata kerana nak jarak atau tak suka dengan sunnah Nabi, tetapi adalah kerana ada keperluan dari segi mengelakkan jangkitan COVID-19 pada masa itu, dan menjaga nyawa, menjaga keselamatan itu termasuk dalam agama. Baik. Jadi ulama' tak pakai kaedah macam itu. Bahkan kaedah ini ada mirip-mirip dengan pendirian orang musyrikin, orang kafir. Orang musyrikin apabila mereka tidak boleh menolak kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran yang paling jelas adalah Nabi berdakwah supaya menyembah Allah. Jangan menyembah berhala. Jangan menyembah berhala itu kan very clear. Takkanlah kamu sembah sesuatu yang kamu buat sendiri. Kamu ikat sendiri, kamu bentuk sendiri, kamu pergi sembah. Dengan bahasa moden sekarang, kalau memang kita nak sembah sesuatu yang kita sendiri buat, baik kita sembah aircon. Kan aircon bagi kita sejuk. Atau kita sembah kapal terbang, bagi kita bergerak ke sana kemari. Tapi orang yang berakal, tak mungkinlah aku sembah benda yang aku sendiri susun-susun, aku sendiri bentuk-bentuk. Jadi bila mereka tidak boleh menolak kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW, mereka main sentimen. Ini dia panggil main persepsi. Saya teruk juga kena. Saya tadi dijemput bercakap depan PM 11 hari bulan yang lalu di Seri Perdana. Dijemput saya bukan minta, saya tak ada nak pergi lobby ke apa. Cuma kawan call kata, Ustaz, kami nak buat program bagi Ahad ni. 2 nama mereka sebut, nama Ustaz dan nama Ustaz seorang lagi untuk bercakap. Saya kata mereka tu siapa? mereka tu siapa? Dia kata lah pegawai-pegawai dekat jabatan, dekat JPM lah. Oh, tapi nak bercakap apa? Apa-apalah Ustaz boleh bagi cadangan tentang apa ahli sunnah wal jamaah ke apa ke. Okeylah, kalau dibenarkan bercakap bagi cadangan, saya nak lah. Jadi saya pergi. Jadi saya bagi mula-mula saya biasalah sebut nama-nama VIP dan saya ucapkan tahniah. Saya kata tahniah lah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri kerana dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Tapi boleh jadi juga takziah, saya kata. Kenapa boleh jadi takziah? Kerana kalau ikut dalam hadis, Nabi SAW beritahu kepimpinan ini adalah khizyun wa nadam, kehinaan dan juga penyesalan. Tapi boleh jadi tahniah.
Jadi saya kata yang the norm, yang biasa adalah kehinaan dan juga penyesalan. Sebab Nabi SAW sebut illa, kecuali. Jadi yang selamat tu yang terkecuali. Jadi saya kata kita sama-sama berdoa moga-moga Datuk Seri PM kita tu termasuk yang exceptional, yang tidak menyesal dengan amanah yang diberi kepada beliau. Jadi saya kata 5 perkara saya nak cadangkan. Pertama, jangan fokus sangat pada mengekalkan kuasa. Sebab kuasa hakikatnya Allah yang beri. Macam mana manusia nak jatuhkan Datuk Seri pun tak akan berjaya kalau belum sampai masa. Dan bagaimana manusia nak pertahankan Datuk Seri pun tak akan dapat kalau masanya dah sampai. Jadi saya kata yang naikkan Datuk Seri, dialah yang akan alihkan Datuk Seri satu masa nanti. Jadi saya cadangkan fokus kepada meninggalkan legasi yang baik. Pertama, biarlah Datuk Seri dikenang sebagai orang yang mengekang ekstremisme agama, yang mudah mengkafirkan, membid'ahkan dan mengangkat intelektual Islam. Sebab Islam ni dia selari dengan akal. Kita boleh berhujah secara rasional untuk mempertahankan kebenaran Islam. Kemudian yang kedua, saya cadangkan supaya perpaduan-perpaduan tu biar direalisasikan, jangan hanya jadi retorik saja. Jadi saya kata secara praktikal, misalnya kalau dari segi bahasa, elok juga diberi insentif orang non-Chinese, diberi insentif supaya mahir bahasa Cina. Sebab orang Cina kan form important part of our society. So macam mana kita nak interact kalau kita pun tak faham dia cakap apa, dia nak apa. Dan yang kedua, saya kata oleh kerana agama Islam ni agama persekutuan, dalam Perlembagaan Perkara 31, sepatutnya semua orang Muslim atau non-Muslim ada tahu basic tentang Islam, at least under topik Perlembagaan Persekutuan. Kemudian yang ketiga, saya cadangkan supaya mengembalikan keseimbangan antara wahyu dan akal. Sebab kadang-kadang orang tak balance. Ada yang akal sangat jadi terlampau liberal, ada yang literal sangat tak faham konteks wahyu. Dan yang keempat, saya cadangkan supaya dikembalikan integriti institusi-institusi negara yang penting seperti kehakiman, PDRM, SPRM. Yang PDRM tu sampai saya tengok berita India pun masuk, saya pun tak faham. Saya faham dia hanya sebut Datuk Bayu Khan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Engku Ahmad Fadzil, Engku Ali, macam tu. Apa dia cakap saya pun tak tahulah. Mungkin dia ambil sikit cadangan tentang mengukuhkan PDRM tu. Kemudian yang kelima, saya kata biar Datuk Seri dikenang sebagai orang yang mengangkat peranan institusi raja-raja pada satu peranan yang penting. Sebab kita tengok sebelum daripada pelantikan Perdana Menteri pun kan macam agak tegang kan suasana politik, masing-masing yang mengaku ada majoriti. So alhamdulillah kita ada institusi raja-raja yang boleh membuat satu keputusan so that negara kita boleh move forward dalam 12 minit lah. Mereka bagi 7 minit tapi tak sempat, saya lajak sampai 12 minit. Tapi lepas tu saya tengok yang kenal-kenal tu ramai yang comeback, kata alhamdulillah, tahniah Ustaz, cakap secara jujur. Ada kawan seorang tu daripada Kulim, dia kata, brother, I rasa sejuk kaki dengar you cakap macam tu. Dia kata memang tanggungjawab bila kita bercakap dengan pemimpin, kita kena cakap benda yang benar. Baik, saya kata tak boleh macam kita nak pergi membodik, menjilat, cakap benda tak betul, especially kalau you ambil posisi sebagai scholar, itu kan haram macam itu. Tapi ada yang main persepsi, sebab antara cadangan yang saya beri itu adalah mengekang fahaman-fahaman ekstrim seperti Syiah dan Wahabi. Jadi mereka main persepsi, mereka kata Ustaz ni dalam dua muka. Dulu Ustaz tak sokong pun Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, sekarang Ustaz pergi jilat dia. Saya kata, pertama, saya sokong tak sokong satu orang politik menjadi pemimpin, itu hak demokrasi saya. It's a democratic right of everybody kan. Kita ada hak demokrasi untuk sokong sesiapa ahli politik sebagai dia jadi pemimpin itu sebab kita mengundi. So I won't apologize. Saya kata itu stand saya tak perlu nak minta maaf. Dan bila saya pergi bercakap, because itu tanggungjawab saya dijemput dan saya cakap, dan tak ada pun saya membodik-bodik Datuk Seri boleh lantik saya jawatan apa ke, tak ada. Dan saya pun terus balik je lepas dah program. Itu prinsip saya lah, tak nak mingle sangat dengan orang pemimpin-pemimpin ni unless kita ada satu keperluan. Sebab tujuan kita bercakap dengan pemimpin untuk kebaikan.
bukan untuk jawatan, bukan untuk kepentingan. Tapi ini nak ceritanya persepsi tadi. Jadi mereka kata ustaz ni dah kantoi, jilat lidah jilat apa? Ludah sendiri. Macam-macam lah mereka kata. Jadi saya kata tak tahulah, saya tak rajin lagi nak tulis posting nak jawab tu. Tapi saya cakap kepada ramai orang, lihat kepada apa yang saya cakap tu lah. Kalau betul terima. Kalau tak betul ketepikan. Tak perlu lihat kepada saya punya stand. Saya tetap dengan stand saya. Dan saya happy kalau pendirian saya dahulu di proof wrong. Kan kita sokong tak sokong seorang tu mungkin atas fakta-fakta, data-data yang kita ada, yang kita percaya. Yang kita percaya boleh bawa kebaikan, kita sokong. Yang kita percaya boleh bawa mudarat, kita tak sokong. But then kalau saya percaya sesuatu tu boleh bawa mudarat, and suddenly I'm proven wrong, sebenarnya tak. Alhamdulillah, kita lagi suka, kita lagi happy. Kita bukan musuh politik, betul tak? Musuh politik lain. Kalau you betul pun dia lawan sebab dia nak naik, dia nak ambil tempat you. Kalau dia you salah pun dia akan sokong kalau dia dapati you menyokong dia. Itu orang politik, kita tak kisahlah. Memang itu area mereka. Tapi kita rakyat biasa ni, insya-Allah yang baik kita sokong, yang buruk kita tak sokong. Very simple. Jadi ni nak cerita tentang mainan persepsi. Bila orang-orang kafir, mereka tak boleh nak menolak kebenaran dakwah Nabi SAW, mereka main persepsi. Iaitu bila hamba perempuan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bernama Zanin masuk Islam. Jadi tak ada masalah dia masuk Islam. Tapi mainan persepsi, mereka kata apa? Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Kalaulah agama yang Muhammad bawa ni baik, takkanlah orang-orang hamba ni yang masuk Islam. Tentu orang-orang macam kami, orang korporat, orang yang ada jawatan, orang pemimpin masyarakat, tentu kami dulu masuk Islam. Tapi cuba kamu tengok yang masuk Islam malah hamba. Ini namanya mainan persepsi. Padahal ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, kenapa mereka tak lihat? Sayyidina Umar kan pemimpin pemuka Quraisy. Semasa Sayyidina Hamzah masuk Islam, kenapa mereka tak lihat? Sayyidina Hamzah kan juga pemuka Quraisy, pahlawan. Tapi mereka main persepsi. Bila hamba masuk Islam, mereka kata sebenarnya dakwah Muhammad ni tak betul. Kalaulah dakwah dia betul, takkanlah geng-geng hamba ni, geng-geng yang kalau zaman kita ni mungkin kita kata geng-geng tak sekolah, SPM pun tak ada, macam-macam tu lah. Jadi ini tak tepat untuk jadikan satu pegangan hukum. Ungkapan tersebut adalah perkataan orang kafir Quraisy yang bertanya tentang keislaman Zanin, iaitu hamba perempuan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini tidak sepatutnya digunakan sebagai dalil dalam menghukum sesuatu amalan. Ini kan ayat Quran. Ya, ayat Quran. Tapi ayat Quran ni cerita tentang kata-kata orang kafir. Jadi kata-kata itu tak betul, tak boleh jadikan sandaran. Baik, hujah lain. Kenapa kita tak tolak sesuatu perkara itu kan semata-mata kerana ia baru. Semata-mata kerana sahabat Nabi tak buat kita tolak. Kenapa? Kerana Islam ni kan dia bersifat murunah, dia sentiasa relevan sepanjang zaman. Sebab ini sesuai dengan sifat agama Islam ni sebagai agama yang dibawa oleh Rasul yang terakhir. Kalau Rasul yang dahulu tak apalah, tak relevan, datang lagi Rasul lain bawa syariat baru yang relevan dengan masyarakat semasa. Tapi tidak demikian dengan agama Islam. Agama Islam ini is meant to be until kiamat. Sampai hari kiamat, inilah agama yang dibawa oleh Rasul kepada umat manusia. Jadi dia mesti ada keanjalan. Dia akan cope. Tak mesti literal, sahabat tak buat je maka haram, tidak. Islam telah menetapkan kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip untuk menjadi panduan. Macam kes tu lah, kes semayang jarak-jarak tu. Memang kalau nak cari dalil Nabi suruh semayang jarak-jarak, tak jumpa. Nabi suruh semayang rapat ada. Nak cari tengok sahabat semayang jarak-jarak, memang tak ada. Tetapi kaedahnya adalah Islam menyuruh kita menjaga nyawa. Islam suruh kita menolak mudarat. Ini namanya kaedah, general principles. Rasulullah SAW bahkan membolehkan perkara baharu yang baik. Sikap Nabi sendiri menunjukkan bahawa kalau perkara itu baik, Nabi benarkan. Nabi sendiri tidak bersikap benda itu baru terus Nabi larang, tidak. Malah menganjurkan umat Islam melakukan perkara-perkara baharu yang diperlukan
untuk menjaga kemaslahatan orang Islam asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW atau tidak dilakukan oleh para sahabat adalah haram atau bid'ah dalalah. Perkara ini akan dibincangkan dalam tajuk At-Tarku dalam buku yang sama, iaitu bab yang kedua nanti insya-Allah. Baik. Ada beberapa quotation daripada beberapa ulama tentang bid'ah ini, tapi saya rasa kita boleh terlangkau ke kesimpulan tentang perbincangan tentang bid'ah ni. Jadi kalau yang datang hari ini walaupun lambat, kira untung juga sebab terus simpul. Jadi terus dapat the gist of bab ni ya. Baik. Boleh saya ajak sampai 11 suku. Sebab kita start lambat kan. Baik, jadi kesimpulan boleh fokus yang ni insya-Allah kelas-kelas yang lepas tu sebenarnya akan masuk di sini. Tajuk bab 1 ni berkaitan dengan bid'ah. Kenapa Ustaz Mahdi masukkan ke dalam buku ini? Kerana ada sebagian umat Islam membuat kecoh menjadi satu perbalahan, pergaduhan kerana menolak amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam yang lain, alasannya bid'ah. Berdoa ramai-ramai lepas sembahyang pun dia komplain, katanya Nabi tak buat. Selawat selang tarawih pun dia marah, katanya Nabi tak buat. Apatah lagi tahlil arwah dan sebagainya, itu memang dia marah, alasannya Nabi tak buat. Jadi oleh kerana itulah Ustaz Mahdi masukkan, moga-moga orang faham tentang tajuk ini. Jadi bid'ah dari segi bahasa mudah saja, buat satu benda baru yang dulunya tak ada. Urusan dunia ke, urusan agama ke, benda tu baik ke, benda tu buruk ke, itu bid'ah dari segi bahasa. Dari segi istilah syarak ada dua pendekatan. Sebahagian ulama asal benda tu tak ada zaman Nabi, dia namakan bid'ah. Lepas tu baru dia kelaskan. Kalau benda tu tak ada zaman Nabi tapi selari dengan syariat, dia tambah perkataan hasanah. Bid'ah baru, hasanah baik. Bila bercanggah dengan syarak, namanya sayyi'ah. Sayyi'ah tu lawan pada hasanah. Bid'ah yang sayyi'ah maknanya perkara baru, buruk. Itu ulama pendekatan pertama. Adapun ulama pendekatan yang kedua, dia buat analisa tu awal. Benda tu baru, ada tak dalil sokong? Tak ada bid'ah. Ada tak payah nama bid'ah. Jadi yang tak payah nama bid'ah itu di sisi ulama pertama namanya bid'ah hasanah. Jadi kalau ada ulama kata semua bid'ah sesat, berarti bagi dia yang dinamakan bid'ah itu hanya yang tak ada dalil. Yang ada dalil dia tidak nama bid'ah dari awal. Adapun ulama yang kata tak, bid'ah ada yang sesat, ada yang hasanah, yang itu sebab dia namakan bid'ah dulu, lepas tu baru dia cek. Ya. Kemudian yang kedua, pembahagian bid'ah secara dua ni, yang paling ringkas dan jelas adalah penerangan Imam Syafi'i. 3 poin je bab bid'ah ni. Poin yang pertama kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, al-bid'atu bid'atani. Benda bid'ah dua jenis. Yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis terpuji, elok, satu jenis lagi terkeji, tak elok. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud, yang selari dengan sunnah, yang itu terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum, yang bercanggah dengan sunnah, yang itu terkeji. Senang Bid'ah ada dua, satu baik, satu buruk, terkeji dan terpuji. Yang terpuji, yang baik itu yang selari dengan syariat. Yang buruk, yang terkeji itu yang bercanggah dengan syariat. Macam mana nak tahu selari atau bercanggah? Itu tugas para ulama. Even kita sembahyang jarak-jarak itu hari pun, ulama pun khilaf. Sebahagian terima bahawa itu baik sebab nak selamatkan nyawa. Sebahagian tolak sebab kata dia tak ada pun bukti kata kalau sembahyang dekat mesti kena jangkitan. So kenapa nak kena jarak dengan benda yang tak pasti? Tapi yang pentingnya itu kerja ulama, nak menilai satu perkara baru itu baik ataupun buruk. Baik. Poin yang seterusnya, apa dalil ada bid'ah hasanah? Antaranya ayat Quran, hadis Nabi dan pendirian sahabat. Ayat Quran, kerana dalam ayat Quran Allah Ta'ala pernah menyebut rahbaniyah. Rahbaniyah ni cara hidup kependetaan. Ibtada'uha, orang Nasara buat bid'ah. Ma katabnaha alaihim, kami tak wajib pun orang hidup secara rahbaniyah. Hidup biasa je, tak perlu nak hidup macam pendeta, fokus kepada ibadah, tak hirau pada urusan dunia, tak perlu. Tapi orang Nasara ni buat bid'ah tu. Kenapa? Kerana pada zaman itu mereka diuji dengan pemerintah yang zalim, yang bergelumang dengan maksiat. Bila dinasihati, yang menasihati dibunuh. Jadi mereka tersepit. Hidup dalam masyarakat, nanti bersubahat dengan maksiat.
Tapi kalau nasihat pula nanti dibunuh. Akhirnya mereka buat satu inovasi, duduk jauh dari masyarakat, pinggir gunung, pinggir hutan misalnya, dan mereka fokus pada ibadah. Jadi dalam nas Al-Quran Allah sebut tu bid'ah. Tapi Allah keji mereka bila mereka meninggalkan. Bila mereka dah tak hidup rahbaniyah, Allah kritik mereka. Berarti rahbaniyah tu baik. Kan satu orang kalau dia tinggal benda baik, dia akan dikeji. Tapi kalau dia tinggal benda buruk, dia akan dipuji. Mereka tinggalkan bid'ah, Allah keji. Mana bid'ah tu baik. Jadi kalau orang tanya kenapa pula ada bid'ah hasanah, kerana diterangkan oleh Quran. Kemudian oleh hadis, beberapa hadis, kemudian ada perkataan sahabat Nabi Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik perkara bid'ah ini dia. Apa dia? Sembahyang tarawih di belakang seorang imam. Zaman Nabi ada solat tarawih, Nabi sembahyang seorang-seorang, sahabat ikut. Malam kedua lagi ramai sahabat ikut. Masuk malam yang ketiga atau malam yang keempat, Nabi dah tak keluar kerana bimbang diwajibkan. Jadi kekallah sembahyang tarawih macam tu. Siapa nak sembahyang, ada orang sembahyang orang ni, ada orang sembahyang macam dengan orang ini, ada sembahyang seorang-seorang. Akhirnya zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu cadangkan nanti seorang je jadi imam, yang lain semua ikut. Bila cadangan Sayyidina Umar diikuti, Sayyidina Umar tengok, Sayyidina Umar komen, nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik perkara bid'ah inilah dia. Jadi menunjukkan bahawa di sisi sahabat pun, kalau benda baru itu tidak bercanggah dengan syarak, melantik satu orang jadi imam salat tarawih tak bercanggah dengan syarak, maka masih boleh jadi bid'ah yang hasanah, yang baik. Okay. Punca kekeliruan golongan yang menolak bid'ah hasanah, tak faham hadis, ya. Tak faham hadis dan tak faham bahasa juga. Dalam bahasa, ini kalimah yang jadi slacknya dekat kalimah kullu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Jadi bila kita terang kepada mereka, bid'ah ada dua, ada yang hasanah baik, ada yang sayyi'ah buruk. Dia kata mana boleh? Itu lawan Nabi. Nabi sendiri kata kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara bid'ah sesat. Ni siapa kita nak pandai-pandai kata bid'ah ada yang sesat, ada yang baik? Dia tak faham bahasa, iaitu dari segi bahasa, kullu boleh jadi makna semua, kullu boleh jadi makna sebahagian. Sebelum kita pergi bahasa Arab, bahasa Melayu pun sama. Kalau budak sekolah cakap, saya pergi sekolah setiap hari, memang setiap hari ke dia pergi? Tak ada. Hari Sabtu dia tak pergi, hari Ahad dia tak pergi, sekolah tak buka. Tapi walaupun dalam seminggu ada 7 hari, dia hanya pergi 5 hari, 2 hari dia tak pergi, masih betul kalau dia kata saya pergi ke sekolah setiap hari. Itu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Quran, kebanyakan kullu bukan makna semua. Jarang-jarang saja kullu itu bermakna semua. Contoh, dalam Al-Quran Allah berfirman, tudammiru kulla syai'in. Taufan itu membinasakan setiap sesuatu. Tetapi ayat juga menyebut fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah kaum itu tidak kelihatan kecuali tempat tinggal mereka. Mana tempat tinggal tak binasa. Padahal tempat tinggal tu syai'un, sesuatu. Langit bumi syai'un tapi tak binasa. Gunung ganang syai'un tapi tak binasa. Maka kalimah kulla syai'in maknanya kebanyakan. Bila berlaku taufan tu banyaklah yang binasa macam tsunami kan. Tapi masih ada benda-benda yang tak binasa. Dalam Quran juga Allah berfirman, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adalah di sana seorang raja yang mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Ini kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Musa nak menuntut ilmu dengan Nabi Khadir, syarat Nabi Khadir kata jangan tanya dulu. Jangan tanya, sampai masa baru saya cerita. Tetapi antara perbuatan Nabi Khadir itu, Nabi Musa tengok macam tak kena. Contohnya naik sampan, Nabi Khadir lubangkan sampan tu. Jadi pertama merosakkan harta benda orang. Yang kedua, kalau sampan berlubang bahaya, air masuk nanti tenggelam. Jadi rupanya Nabi Khadir buat demikian kerana ada seorang raja yang kalau sampan lalu kawasan dia, dia akan rampas. Dalam Quran sebut wa kana wara'ahum, di belakang mereka malik, seorang raja, ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dia mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau ikut zahir, bila sebut setiap sampan, mana semua. Tapi sepakat ahli tafsir kata tidak. Hanya sampan yang elok saja raja ambil. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khidir letak lubang. Ini prinsip besar dalam hidup kita ya.
Kadang-kadang kita tak boleh nampak ideal sangat. Kita nak yang terbaik, yang paling bagus, yang paling ini, paling itu. Tapi realitinya ada depan kita pilihan-pilihan yang tak bagus. Ni pun tak bagus, ni pun tak bagus. Kat situlah datang kaedah dipanggil irtikab akhaf ad-dararaini. Memilih mudarat yang lebih ringan. Choosing lesser of two evils. Kita tersepit ni. Kita tak nak buat benda yang tak baik. Tapi pilihan ada depan mata, dua-dua pun tak baik. So mana yang kurang sikit? Antara sampan diambil oleh raja, langsung tak ada sampan, dengan sampan berlubang tapi nanti boleh baiki, tentulah ringan sampan berlubang. Lagi lebih kali lubangkan tu supaya sampan tak dirampas oleh raja. Yang penting kulla safinah maknanya sebahagian. Bukan kulla safinah makna semua sampan elok tak elok raja ambil, tidak. Kulla safinah makna sampan yang elok saja. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu bni Adam ya'kuluhu turabu illa ajbazana. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, yakni akan reput kecuali tulang sulbi. Para nabi anak Adam tak? Para nabi anak Adam, bukan malaikat. Adakah jasad mereka juga reput dimakan oleh tanah? Tidak. Jasad para nabi Allah jaga. Orang mati syahid pun ramai yang Allah jaga jasad mereka. Padahal dalam hadis tadi kata kullu bni Adam, setiap anak Adam. Jadi setiap anak Adam dalam hadis bermakna kebanyakan. Kebanyakan manusia, sama ada dia orang besar, orang kecil, raja atau rakyat, ya. Kalau meninggal akan reput. Tetapi ada juga manusia yang Allah pelihara jasad mereka tidak dimakan oleh tanah. Jadi kullu di situ bermakna kebanyakan. Jadi kullu bid'atin samalah. Kullu bid'atin dalalah bukan makna semua. Kullu bid'atin dalalah bermakna bid'ah yang bercanggah dengan syarak. Tapi sebenarnya kawan-kawan kita yang anti bid'ah, dia kata semua bid'ah sesat ni, dia pun tak kata semua bid'ah sesat. Kalau tak percaya kita boleh test dia. Kalau dia kata ni tak boleh buat sebab Nabi tak buat, ni tak boleh buat haram, kenapa? Nabi pun tak pernah buat. Jadi cuba kita test dia. Kita kata kalau kamu pakai kaedah Nabi tak buat bid'ah, kalau bid'ah dah sesat, kamu pun sesat juga. Jadi heran dia kata bila masa pula aku buat benda yang sesat. Habis tadi kan kamu cakap guna telefon, Nabi tak pernah cakap guna telefon. Kamu tadi pergi masjid naik kereta, Nabi memang pergi masjid tapi tak pernah naik kereta. Kamu tahun lepas pergi umrah, pergi haji, naik kapal terbang, ya, Nabi tak pernah naik kapal terbang. Kalau kita test dia macam itu, ada dua kemungkinan. Kalau dia pun tak mahir sangat bab ni, dia akan kata betul juga, ya. Kalau asal Nabi tak buat sesat, jenuhlah kita. Tetapi kalau dia dah mahir, dia akan jawab macam ini. Dia kata tak betul tu. Sebab bid'ah ini hanya dalam urusan agama. Yang tu je yang haram. Yang kamu sebut tadi tak ada masalah. Guna telefon urusan dunia, naik kereta urusan dunia, naik kapal terbang urusan dunia. Dia akan jawab macam itu. Okay. Dia perasan atau tidak? Dengan jawapan dia, berarti dia dah mencanggahi pendirian awal dia. Kononnya kullu bid'atin makna semua. Dia sendiri bersetuju bahawa kullu bid'atin bagi dia merujuk hanya bid'ah agama je. Mana selawat, doa, zikir, tu dosa. Kalau Nabi tak buat, kita buat dosa kata dia. Tapi kalau urusan dunia, Nabi tak pernah guna telefon, Nabi tak pernah naik kereta, Nabi tak pernah naik kapal terbang, Nabi tak pernah guna internet, tu tak apa. Maknanya dia dengan kita setuju kullu bukan makna semua. Hanya beza kayu ukur saja. Dan kayu ukur dia gagal. Ada pula kerana dunia boleh. Tapi contoh-contoh mudah-mudah saja. Pembedahan urusan dunia ke urusan ibadah? Dunia. Pembedahan tukar jantina ada tak zaman Nabi? Maknanya pembedahan tukar jantina bid'ah dalam urusan dunia. Kira hasanah ke macam mana? Haram. Kerana bercanggah dengan syariat. So bukan masalah dunia atau agama. Saya ambil lagi contoh, insya-Allah lagi senang faham. Ada satu amalan namanya insurans, ada lagi satu amalan namanya takaful. Dua-dua aktivitinya basically sama. Kita bayar sumbangan kepada syarikat, nanti kalau jadi apa-apa, kita akan dapat coverage, dapat pampasan. Baik. Kenapa insurans majoriti ulama kata haram? Takaful ulama benarkan. Padahal dua-dua bid'ah dalam urusan dunia. Sebab ulama bagi tahu insurans ni dia adalah kontrak yang ada timbal balas, ada consideration. Kamu bagi apa, saya bagi apa. Kontrak macam tu kalau ada uncertainty, ketidakpastian, ada elemen beri sikit tapi dapat lebih, itu namanya riba. Dan ada elemen macam nasib, itu namanya maisir, perjudian.
Elemen ini menyebabkan kontrak itu haram. Ini huraian ulama yang mengharamkan insurance commissioner. Habis takaful bukankah sama juga? Takaful kan kita pun tak pasti ya, kita beri berapa dapat berapa. Nasib lah kan. Dan dalam takaful juga kadang-kadang boleh jadi kita beri sikit dapat lebih. Kita baru masuk takaful katakan 3 bulan, kita baru sumbang berapa tak sebulan, tiba-tiba berlaku kita dapat ratus ribu. Kenapa pula takaful boleh? Jawapannya, kerana takaful adalah kontrak charitable contract, iaitu kontrak dalam bentuk sedekah, macam khairat kematian. Maka kalau kontrak dalam bentuk sedekah, tak pasti pun tak ada masalah, beri sikit dapat lebih pun tak ada masalah, dan juga ada elemen nasib pun tak ada masalah. Macam khairat kematian lah, kita bagi berapa kita pun tak tahu kita dapat tak dapat, siapa dapat nasib lah, begitu. Jadi poinnya apa? Poinnya sama ada satu perkara baharu itu dibenarkan atau tidak, dia tak tengok agama ataupun dunia, dia akan tengok selari atau bercanggah dengan syarak. Kalau kata bid'ah dalam urusan agama semua haram, habis hari-hari yang kamu sembahyang jarak-jarak, ada sembahyang bukan urusan agama, sembahyang kan urusan ibadah, tapi kamu juga buat secara bid'ah. Kerana kamu kata, oh itu sebab ada tuntutan, itulah maknanya bid'ah hasanah, kita buat tu tak melanggar syarak. Jadi itu kesimpulannya tentang bid'ah, yang tentang tajuk bid'ah. Dan ada poin di hujung tu bahawa Al-Imam Ibn Taymiyah yang menjadi idola kepada golongan yang suka membid'ah-bid'ahkan ini, beliau juga mengamalkan bid'ah hasanah. Sebab itu dalam bab bid'ah ni mereka tak pegang sangat kalam Ibn Taymiyah. Sebab Ibn Taymiyah sendiri menerima bid'ah hasanah. Jadi setakat itu, next insya-Allah di muka surat 43 kita akan masuk bab baru, bab kedua, iaitu bab at-tarku, apa yang ditinggalkan, apa yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebarang soalan? Kalau saya mampu jawab silakan. Kalau tak ada, setakat itu insya-Allah kita jumpa lagi tahun depan ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la tarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang bagi Ustaz